Hai, Assalamualaikum, Cik Adik Syabam, Cikebum. Selamat datang kembali ke dalam channel saya, Alif Busuk. Pada anda semua yang belum lagi tekan butang subscribe, please consider untuk tekan butang subscribe jika anda berminat dengan konten-konten yang Alif sediakan di dalam channel ini. Dah lama tak buat vlog macam nak pandang ni ke nak pandang ni. Okay. Jadi hari ini aku akan share, video ni sebenarnya akan jadi panjang, bukan dalam masa sehari. Aku akan share pengalaman aku pergi vaksin ataupun mendapatkan vaksinasi. Betul ke? Mendapatkan vaksin AstraZeneca. Tempat aku dekat Universiti Melaya, Dewan Peperiksaan, tarikh 1 hari bulan 7 hari inilah. Jam pukul 2.30. Apa yang korang perlu buat kalau korang dah dapat vaksin ataupun korang nak pergi vaksin tu? Benda ni aku akan share. Aku tak tahu yang vaksin lain. Ada kawan aku dapat Pfizer dekat MySejahtera, tapi aku punya yang aku berebut dekat website AstraZeneca punya tu lah. Yang orang semua berebut tu, aku berebut. Alhamdulillah dapat. Tapi aku minta dekat PWTC, aku dapat dekat UM. Dia tak bagi kat PWTC, somehow, I don't know. Aku punya preparation tak banyak. Yang aku dah baca, kena bawa kad pengenalan, pen dan juga handphone. Make sure bateri penuh dan kita punya MySejahtera tu dah update lah macam tu. So aku punya AstraZeneca ni aku dapat awal, tapi aku punya kita punya tarikh tu, aku punya tarikh ni 1 hari bulan, which is hari ni. Aku pergi tadi dalam pukul 1.30 aku tolak daripada rumah. Lepas aku sampai sana dalam 1.55. Aku bawa kamera sebenarnya. Sampai dekat security depan tu, dia kata maaf ya cik, tak boleh, kawasan zon larangan merakam. Mungkin aku kena bawa GoPro, letak ada kan. Tak nampak, macam sorok-sorok sikit. Tak boleh cakap apa lah. Jadi aku menghormati permintaan security semua. So tak boleh lah buat rakaman kat sana. Rakaman cocok pun tak ada. Tapi aku willingly untuk share dengan korang semua. Sebab macam aku sendiri pun aku tercari-cari. So aku pergi seorang. Aku bukan pergi berdua, bertiga, berapalah. Pergi seorang. Jadi kita tak tahu what we have to prepare, apa yang kita kena buat. Macam aku cakap, korang kena makan dulu. Macam aku dah makan. Sebelum pergi, make sure makan. Pastikan korang dalam keadaan sihat lah. Tak demam, tak apa semua. And then korang pastikan tarikh tu betul. Dan jangan ambil apa-apa ubat sebelum korang pergi. Tapi kalau korang perlu untuk ambil ubat yang doktor sarankan, dan korang ambil lah ubat tu. Sebaik saja sampai dekat sana, korang perlu lalu security bahagian ni lah, pemeriksaan. Kena scan. Mula-mula korang kena scan MySejahtera biasa dulu. Sebabnya yang MySejahtera yang kita check in tu untuk first dose tu dekat belah dalam. Okay, take note. First adalah kita scan MySejahtera yang biasa dulu dekat location tu. Macam aku UM tu lah. Tak pasti kalau tempat korang boleh record lah. Kali seumur hidup 2 kali lah, first dose dan second dose. Macam aku tak ada rezeki untuk aku record, jadi aku share je lah. Bila dah masuk dekat first station tu, macam aku tak ada station dekat UM tu. Dia memang ada satu tempat je. Kalau dekat PWTC aku rasa ada station 1, 2 dan 3. Kalau dekat UM ada satu saja. Dan korang akan lalu dekat imbas suhu tu. Bila korang dah lalu dekat imbas suhu semua, lepas suhu, dan dia akan bagi satu nombor lah. Macam aku dapat nombor ni macam ni, macam kita pergi klinik tu. So kita akan dapat nombor. Korang perlu duduk. Dia letak banyak-banyak kerusi. Korang duduk dekat satu kawasan tu. Nanti tunggu sampai nombor korang kena panggil. Korang kena pergi dekat kaunter pendaftaran. Bila dah dapat nombor korang dah dipanggil, korang pergi dekat kaunter pendaftaran. Make sure nombor korang tu dipanggil selepas lama korang tunggu kat situ lah. Kalau tak panggil-panggil, korang kena pergi balik dekat yang awal-awal, station awal tu. Beritahu dia macam saya punya nombor dia dah terlepas ataupun missing ke apa ke. Just maklumkan kepada dia. Macam aku tadi, aku punya nombor 1042, tapi nombor aku ni dipanggil lambat sikit. Dia 1044 dengan 1043 dulu yang diorang panggil. So aku macam mana nombor aku lah. And then baru diorang panggil lah. Jangan risau, skrin dia banyak. Kalau dekat UM lah ada 5-6 skrin macam tu lah. Korang tengok je kat skrin tu, dan dia beritahu korang pergi kat kaunter mana. Okay, so bila korang sampai kat kaunter, apa yang diperlukan adalah kad pengenalan. Kad pengenalan korang dalam keadaan baik lah, yang boleh kita baca, chip semua boleh dibaca. Dan korang serahkan kad pengenalan. Dia akan bagi 2 borang yang macam ni. Okay, ni dia punya borang. Nampak tu atas dia. Dia akan bagi 2 borang. Itulah kegunaan pen. Kalau korang ada notebook ke apa ke yang macam hard cover, korang bawa. Sebabnya kita akan guna untuk kita menulis. Dia tak ada meja. Cuma dia ada bagilah sukarelawan tu akan bagi macam pelapik lah. Tapi tak banyak benda tu. So better korang bawa korang punya sendiri. Macam cover buku ke apa ke. Macam aku tadi, aku just tulis atas handphone je. Just kita tick. Dan dia perlukan, okay, aku baca kat sini. Dia ada tanya macam experience severe side effect, macam seizure, fainting spell, pernah
pernah masuk hospital ke, lepas tu obtain any previous vaccination, macam korang pernah kena vaksin sebelum ni, ada apa-apa kesan ke, dan korang kena tanda right or no je macam tu. And then dekat bawah tu ada macam agreement lah, korang kena sign, tulis nama, ya saya bersetuju, dan korang kena tahu yang korang ambil vaksin apa. Bila korang dah tulis semua tu, nombor yang tadi juga akan dipanggil dekat stesen yang dekat kawasan yang kedua ni, dekat untuk kita bagi borang tu dan jumpa dengan doktor yang akan bagi consultation, ya. Okay, so aku tunggu sekejap je, nombor aku dah dipanggil. Jangan risau kalau korang tak sempat tulis borang, nombor dah dipanggil, tak apa, nanti maklumkan je dekat sukarelawan tu, nanti dia akan arrangekan lah benda tu, sebab kadang-kadang ada orang tulis lambat kan. Sebenarnya timing dia tu dah cukup lama sebenarnya, macam 5-6 minit macam tu lah untuk korang tulis borang tu. Dua-dua borang ni borang ni, dua-dua ni korang kena tulis. Kena tick dua-dua sekali, jangan buat satu je walaupun borang yang sama. Bila jumpa dengan doktor tu akan tanya siapa nama awak, dia akan tengok, dia akan sahkan lah betul ke tak orang yang tulis maklumat dekat borang ni dengan orang yang berjumpa dia tu orang yang sama. Okay, dia akan tanya pernah masuk hospital tak, pernah masuk ward tak, ada apa-apa reaction tak kalau ambil ubat ataupun ambil vaksin sebelum ni. Dia nak tahu korang punya history sebelum tu, dan kalau tak ada, okey, Alhamdulillah. Kalau ada, korang kena maklumkan dekat dia, sebabnya ada beberapa faktor yang menyebabkan korang tak boleh divaksinkan. Contohnya orang yang ada allergic terhadap vaksin, mungkin dia tak benarkan korang untuk vaksin pada hari tu. Korang kena mungkin dapat nasihat daripada doktor lah. Dan jangan risau, korang boleh tanya apa saja, sebab consultation tu adalah doktor. Macam aku tadi adalah Dr. Aminah. Aku tanyalah macam mana kalau berkemungkinan darah beku ke, possible ke saya mati lepas ni. Korang tanya je apa yang korang nak tanya lah. Macam doesn't make sense pun korang tanya je, sebab dia dah bagi peluang. Dia akan tanya macam ada apa-apa soalan, so korang tanya. Macam aku tadi, aku tanya dia kalau demam, whether is kita kena ambil Panadol ke tak. Lepas tu dia kata better tak payah, supaya kita boleh develop kita punya antibody. Yang aku faham, vaksin is about bakteria itu sendiri. Bakteria COVID-19 tu yang telah diubah apa benda, DNA ke apa ke, dan dimasukkan ke dalam badan kita, dan kita akan mengalami gejala-gejala seperti demam, pening kepala dan apa-apa je lah. Bila doktor tu kata dah okey, lepas tu korang pergi pula dekat sebelah lagi, kawasan ketiga, zon ketiga, di mana kawasan untuk korang divaksinkan. Macam jumpa doktor tadi tu untuk dapat consultation sahaja. Bila dah jumpa doktor tu akan suruh pergi dekat zon ketiga, dan korang tunggu, nombor yang sama juga akan dipanggil. Dan kalau korang dah terlepas nombor tu, tak apa, maklumkan kepada pegawai yang ada kat situ lah. And jangan risau, diorang ni sebenarnya banyak gila volunteer ataupun sukarelawan yang membantu session korang punya vaksin tu lah. So bila dah nombor korang dipanggil, korang bawa borang ni, korang bawa korang punya handphone, buka korang punya handphone tu untuk kita scan. Bila kan dia ada kan macam scan your first dose appointment tu, korang baru kita scan dekat situ. Dia macam ada barcode kecil, korang scan. Macam aku, dia memang ada satu bilik khas yang memang one to one, maksudnya nurse dengan kita saja. Sebelum korang masuk bilik tu ada satu kerusi kat luar tu, korang tunggulah. Nanti dia tanya macam dah scan ke. Lepas tu kalau dah scan, dia tengok okey, so baru masuk kat dalam. Dia akan tanyalah macam awak nak belah kiri ataupun belah kanan. Lepas tu macam aku prefer belah kiri, sebab belah kanan aku biasa guna untuk masak ke apa ke. Ada juga doktor yang akan tanya awak biasa guna tangan mana, supaya kita boleh suntik dekat tangan yang jarang digunakan lah, macam tu, supaya tak mengganggu aktiviti seharian korang. So dia akan beritahu ini adalah 5 ml, tak banyak sangat lah dia punya vaksin tu, 5 ml. Dan dia guna microneedle. No, it's not microneedle. I rasa memang needle untuk suntikan lah. I tak tahu nama dia. Kalau ada pelajar-pelajar medik ke kat sini, ataupun doktor ke nurse ke yang tahu, just drop your comment, nanti I pin you punya komen lah. Tapi cara dia halus. Lagi satu, korang make sure pakai baju yang loose dan baju yang mudah untuk korang angkat ataupun selak, supaya memudahkan kerja. Kau janganlah pakai baju ketat, tak siapa nak tengok kau. Kau lagi vaksin kan? Bukan kau nak melawar. So jangan pakai baju pelik-pelik sangat. Kau pakai baju yang memudahkan kerja orang, sebabnya ramai lagi orang yang tengah tunggu, yang bergantung kepada anda. Nurse buat kerja dia, cocok dah, settle. So bila cocok, dia tunjuk, tengok ni dah habis. Dia cocok, yang kita boleh tengok pun dah habis. Lepas tu dia kata boleh keluar dekat lagi satu zon untuk kita serahkan borang tadi. Macam aku serahkan borang, satu kita ambil, satu dia ambil, and then dekat situ baru korang completekan your first dose dekat dalam MySejahtera. Nanti korang klik dekat situ, ataupun dia akan klikkan untuk korang semua, and dia akan beritahu supaya tunggu dalam 15 minit macam tu lah. And then dia akan bagi satu kad. Mana kad aku? So aku tak boleh lah tunjuk sebab kat sini ada my IC number.
Gitu. Dia card dia macam ni. AstraZeneca punya card macam ni. And then dekat belakang ni dia memang terus tulis detail pasal kita punya vaksin dan tarikh seterusnya untuk buat appointment kedua. AstraZeneca korang perlu tunggu 12 minggu dalam 3 bulan macam tu, dan dia akan update balik di dalam MySejahtera. Question, adakah kita akan dapat tempat yang sama? Ya ataupun tidak, itu bergantung. Korang kena tengok dekat dalam MySejahtera korang lah. Pfizer, kawan I Nadia, dia dekat Sabah, Pfizer, dia dapat daripada MySejahtera. Pfizer hanya memerlukan 3 minggu sahaja untuk korang dapat second dose. Berbeza. I rasa setiap vaksin dia berbeza dia punya tempoh masa yang diperlukan untuk second dose. Kalau macam AstraZeneca 3 bulan, 12 weeks. Aku tak tahulah kalau orang lain berbeza, tapi yang aku tanya dia macam tu lah tadi. Dia kata standard lah 12 minggu ataupun 3 bulan macam tu baru korang dapat second dose appointment. Dan korang selalu kena tengok dekat dalam MySejahtera. Tunggulah 15 minit dekat situ. Lepas tu dah keluar, dah settle lah. Kalau tak ada pening, tak ada apa-apa yang bila diorang observe tu tak ada apa-apa yang menyebabkan korang terkesan daripada vaksin tu, dan boleh keluar lah. Bila keluar tu dapatlah Shopee bagi voucher. Yang ni dekat UM punya lah. Aku tak tahu kalau tempat lain dapat makanan ke, air mineral ke, I don't know. Yang ni pengalaman aku dekat UM. So banyak juga voucher yang Shopee bagi. Pandai Shopee ni buat duit lah ceritanya. Aku dah balik rumah. Aku dah vaksin tadi pukul 2.20, 2.30 macam tu. So sekarang dah pukul 5.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 3 jam. Aku tak rasa apa-apa. Ada orang kata kebas, aku tak rasa kebas. Tak rasa kebas ke apa. So untuk pengetahuan korang, aku kat sini. Tak ada kesan apa-apa pun. Aku tak rasa sakit sebab aku bukan jenis yang aku takut juga, tapi sebelum ni aku selalu ikut kawan aku pergi operation. So aku tak selalu tengok jarum tu. So aku macam okey dah macam tu. So memang tak rasa pun. Tak tahulah kalau nanti kebas ke apa, aku akan update lagi. Cuma aku rasa mengantuk je macam tu. Memanglah petang mengantuk. Lagipun hujan semua. Tak tahulah ni kesan dia ke apa. Tak rasa apa-apa kecuali mengantuk. A few of my friends kata selepas 24 hours kau akan rasa macam lapar, craving ke apa ke, ataupun start demam-demam. For me tak ada lagi. Belum lagi 24 jam. Nanti malam ataupun dah lepas 24 jam, hari esok ke aku akan update balik macam mana my condition, whether is I'm having a fever, flu or whatever. Nanti aku akan beritahu korang. But for now, itu je. Vlog ni mungkin akan jadi panjang, tapi it's okay lah. Macam tu. Kalau ada apa-apa soalan, korang drop dulu kat bawah. Video untuk yang ni stop kat sini. Nanti aku sambung. Alright? So sekarang ni pukul 7.24 dan aku rasa lapar. Aku dah masak nasi. Itu. And then kawan aku ada beli lauk, panaskan lauk. Boleh kurang 4 jam tapi dah lapar. Sekarang aku tak nak tidur petang ni. So kita akan panaskan lauk, makan nasi. Ni ada sotong. Sedapnya. Ni boleh lagi. Jadi kita makan. Itulah kesan-kesannya selepas beberapa jam. Tapi tak ada rasa sakit lagi kat sini. Tak ada. Nak demam pun tak ada lagi. Itu je setakat ni. So here is the update. Pukul siapa berapa? Pukul sekejap tengok food. Ada 9 minit. So aku dah makan tadi. Lepas tu dia punya rasa mengantuk tu melampau-lampau. Tak tahulah, mungkin aku punya simptom ni adalah mengantuk. So dah baring kat sofa. Sedapnya tidur. Sebab aku nak tidur daripada maghrib tadi, tapi sebab lapar aku makan dulu. Okay. So untuk malam ni aku rasa tu je lah dulu. Nanti kalau ada apa-apa aku update lagi. Alright. Hai, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Sekejap ada ni. Okay. Nampak kulit muka aku macam menggelupas sikit. Tak apalah. So ini adalah hari kedua. Belum lagi 24 jam. Sekarang baru pukul 8. Malam tadi ada tak rasa sakit-sakit sikit kat bahu, tapi tak demam. Ada rasa nak demam tapi tak demam. Belum lagi 24 jam. Sekarang ni aku nak keluar, nak pergi KL. Apa ya, tak rasa lapar sangat. Pagi ni macam biasa je, normal. Tak ada apa yang berubah sangat. Tu je. As your update. Cibah.
Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni dah melebihi daripada jam 2.30. Sorry lah suara saya hilang sebab saya duduk bernyanyi tadi. Sekarang dah pukul 4. Belum lagi, baru pukul 3.40 macam tu. So dah melebihi daripada 24 jam. So far tak ada apa-apa. Cuma malam tadi je lah rasa macam ada demam. Tapi tak demam finally. Dan tangan okey, tak rasa apa-apa. Cuma kalau aku baring belah sini ni, rasalah macam sakit, macam apa ni, rasa macam kena hempap dekat tempat yang cocok tu. Either than that, tak ada apa-apa yang pelik. Selera makan pun normal je. Aku baru makan nasi pagi tadi untuk breakfast, nasi gulai daging. Lepas tu sekarang tak lunch lagi. So tak ada yang pelik-pelik lah, tak tahu. Tapi I will end this vlog here. Gitu speaking. Sombong amat. Itulah kesan dia. Speaking pula bila kau dah ambil vaksin ni. Aku akan end this vlog dekat sini je. Sebab kalau tak dia akan jadi panjang sangat. Terima kasih kepada korang semua yang dah tengok. Hopefully ianya berguna untuk korang semua lah. For me, I tak ada simptom-simptom yang pelik-pelik untuk first dose of vaksin. Dan I dah dapat pun, kenapa I pula ni? Aku dah dapat pun second dose vaksin, iaitu selepas 12 minggu daripada tarikh kita vaksin kali pertama, first dose. Dan aku dapat 2 hari bulan 9 dekat UDC Melaya juga, dekat tempat yang sama, masa yang sama. InsyaAllah doa-doakan panjang umur. Kita akan buat lah. Aku dapat tahu yang sebenarnya tak boleh bawa kamera, tapi kalau bawa handphone boleh. So nanti aku akan record pakai handphone je lah untuk buat vlog untuk second dose yang kedua. Jadi setakat itu saja untuk vlog kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi the next vlog. Aku pun nak mandi, nak masak untuk petang pula. Hopefully apa yang aku cerita dalam vlog ni berguna untuk korang semua yang nak ambil vaksin semua. Okay, thank you. Dan siapa yang belum subscribe, please consider untuk tekan butang subscribe jika anda berminat dengan konten-konten yang Alif sediakan. Dan setakat itu saja, nanti kita akan bicarakan tentang isu semasa. Bye, Assalamualaikum.